Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan ajak kamu bagaimana cara untuk melukis gambar Raja Sinar bagi kanta cembung dan kanta cekung. Okay. First thing first, kita akan kenal dulu, okay, buat revision sikit nama-nama paksi. So, ini adalah paksi utama. Okay. So, ini adalah paksi kanta ataupun satah kanta. Okay. So, first thing first, kalau awak dapat gambar raja seperti ini, okay, apa yang perlu awak buat adalah lukis kedudukan objek berdasarkan soalan. Okay, kalau macam contoh yang hari tu saya bagi pada korang, saya tak nyatakan di mana kedudukan objek tersebut. So, saya dah bagi tahu, lukis di mana-mana sahaja objek pada paksi utama. Jadi, saya pilih kedudukan objek tu berada di antara titik fokus 2F dan F. Jadi, saya akan lukis di sinilah. Okey, so ini adalah objek. So, kita tulis sikit kat sini. Ini adalah objek. Okey, kemudian kita akan lukis gambar Raja Sinar. So, ini adalah lukisan asas gambar Raja Sinar bagi kanta cembung. Okay, first kali kita akan buat garisan yang pertama. Okay. Ya, garis yang pertama. So, ini adalah garisan yang pertama. Jangan lupa dia punya anak panah. Kemudian, dia melalui titik fokus F. Okay. So, betul-betul lah dia bersilang, dia bersentuhan dengan titik fokus. Kita tarik panjang-panjang. So, ini adalah garis yang kedua. Okay, kemudian daripada hujung objek, dia melalui pusat, betul-betul bersentuhan dengan pusat kanta tu. Okay, so ini adalah garisan yang ketiga. So, kita garis, kemudian kita buat dia punya anak panah lah. Okay, sekiranya tiada anak panah ni, jawapan garis tu tak dapat markah lah. Okay, so di sini adalah persilangan di antara dua garis. Okay, persilangan dua garis ini adalah terbentuknya image. So, image kamu perlu lukis. Okay, image yang perlu kamu lukis adalah daripada hujung paksi utama ni, daripada first kali daripada paksi utama terus bersentuhan dengan dua persilangan garis tadi. Okey, dia tak boleh tergantung, dia tak boleh awak tak boleh lukis separuh macam ni, tak boleh. Okey. So, saya bagi tahu biasanya kalau image yang terbentuk, persilangan dua garis tu terbentuk di belakang kanta, so image itu akan songsang. So, ini adalah image. Okey, so kebiasaannya apabila image terbentuk di belakang kanta, okey, di belakang kanta maksudnya kat sinilah. Okey, so ciri-ciri image tu biasanya dia akan jadi songsang. Okey, dia akan jadi songsang, maksudnya anak panah ataupun apa-apa saja objek tu dia akan terbalik. Okey, yang kedua, bila dia songsang, dia automatik akan jadi nyata. Okey, so yang ketiga, kita tengok berdasarkan dia punya saiz lah. Okey, biasanya saiz dia sama ada dia makin kecil, dia sama ada kecil, besar, atau berkemungkinan saiz objek dengan image dia boleh jadi sama. So, kadang-kadang kita akan dapat image tu pada titik infinity. Okey, so infinity maksudnya image tu kita tak nampak kat mana. Tak tahu di mana terbentuknya image tu. Okey, so kalau dalam kes ini, image yang terbentuk adalah dia lebih besar berbanding dengan objek. Okey, so ini adalah lukisan gambar Raja Sinar bagi kanta cembung. Okey, so kita tengok lukisan bagi gambar Raja Sinar, lukisan asas gambar Raja Sinar bagi kanta cekung. So, biasalah saya akan lukis kedudukan objek di mana-mana pada garis paksi utama. Okey, so kita lukis di sinilah di antara titik 2F, okey, dengan titik fokus
F. Okey, so yang pertama kita akan pastikan pembaris awak 90 darjah ya. Okey, so ini adalah garisan yang pertama, betul-betul bersentuhan dengan paksi kanta. So ini garisan yang pertama. So kita lukis dan buat anak panah. Alright. So untuk kanta cekung, kebiasaannya garisan yang kedua tu, okey. Garisan yang kedua dia melalui titik fokus F yang berada depan kanta, bukan di belakang kanta. Okey. So dia akan jadi macam ni lah. Okey, so ingat apabila garis tu berada depan kanta, so garis tu perlu dilukis garis putus-putus. So yang ni terus je. Okey. So anak panah dia akan ke atas lah sebab gambar Raja Sinar tu daripada titik fokus F depan kanta. Okey, kemudian macam biasa daripada hujung anak panah terus melalui pusat. So yang ni adalah garisan yang kedua. Okey, so daripada pusat, okay, kita lukis betul-betul berada di puncak objek tu lah. Okey, so kita terus dilukis sampai ke bawah. So ini adalah garisan yang ketiga. Okey, so persilangan tu berada di hadapan kanta. Okey, di sini jadi biasanya objek image tu akan terbentuk tegak lah. So ini adalah image. Okey, dan ini adalah objek. Okey, ciri-ciri image yang terbentuk di hadapan kanta. Okey, saya tulis sikit kat sini. Ciri image terbentuk depan kanta, kebiasaannya okey, depan kanta ataupun biasanya untuk kanta cekung dia sama je lah. Okey, so yang pertama dia biasanya tegak. So bila tegak maksudnya anak panah tu ke atas. Okey, so bila tegak automatik dia akan jadi maya. Okey, so kita tahu mana terbentuknya image tu. Okey, yang ketiga kita tengok dari segi saiz dia lah. So dia sama ada kecil, besar atau berkemungkinan dia sama saiz. So dalam kes ini saiz ni adalah kecil. So untuk awak ukur berapa saiz image, okey, awak perlu ukur daripada hujung anak panah ni ke hujung anak panah. Okey, hujung garis satah ataupun paksi utama ke hujung anak panah. Macam ni lah. So kalau kita nak ukur saiz image tu kan, so kita kena ukur daripada hujung ni ke hujung ni. So kita ukur dia punya ketinggian ni berapa cm. Okey, untuk image. Ini untuk image. Okey, so biasanya soalan akan tanya berapa saiz image. So kalau saiz image kita kena ukur daripada atas ni ke bawah. Okey, so itu saja untuk gambar Raja Sinar, lukisan asas gambar Raja Sinar bagi dua kanta, cekung dan kanta cembung. Sekian, terima kasih.